Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bergerak belia. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudi hadir bersama-sama kita pada hari ini untuk live satu webinar siri webinar kita pada hari ini. Sempena meraihkan Minggu Pekerja Belia antarabangsa yang bermula antara 2 November hingga 7 November, yang mana tajuk ataupun tema pada tahun ini ialah Ambitious for Youth Work. Dan webinar ini juga adalah kerjasama antara KEWA ataupun Commonwealth Alliance for Youth Worker Association, Pusat Belia Antarabangsa Kuala Lumpur, IYC dan juga Institut Pengajian Social Science Universiti Putra Malaysia ataupun UPM. Yang mana kita akan ada 2 siri. Ini merupakan siri yang kedua lah untuk kita punya webinar. Dan hari ini bersama-sama kita ialah 2 esteemed panelists ataupun panelis yang hebat-hebat. Yang pertama ialah Dr. Lee Kuan Meng, yang juga merupakan pakar rujuk dan juga pekerja belia dan juga penyelidik bebas. Dan yang keduanya ialah Nofarah Syahira bin Syari, yang juga merupakan penerima anugerah Angsang Heroes Hari Belia Negara untuk 2020, yang juga pernah viral ataupun semasa pandemik itu viral videonya yang membuat PPE dan sebagainya. Nanti kita akan beri ruang kepada Cik Farah untuk menceritakan sedikit pengalaman sepanjang COVID ini dan juga sepanjang pandemik. Dan tajuk kita pada hari ini ialah peranan belia di waktu pandemik. Dan sebab itu kita jemput Cik Farah dan juga Dr. Lee yang juga merupakan pakar rujuk berkenaan dengan pekerja belia lah. Dan seperti mana kita ketahui, sepanjang pandemik ini berlangsung, peranan belia amat penting. Majlis Belia Malaysia, IYC telah memainkan peranan yang amat penting khususnya semasa pandemik telah berlangsung, dan juga belia-belia walaupun yang tidak berkenaan dengan MBM pun telah memberi peranan dan sumbangsaran yang amat penting lah. Dan bersama-sama kita juga hari ini sudah tentu pengarah Pusat Belia Antarabangsa Dr. Maliki Muhammad Rafi'i, yang juga merupakan mantan Presiden Majlis Belia Malaysia. Dan sebentar nanti saudara Julfitri bin Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia, juga akan turut bersama-sama kita dalam kita punya webinar pada hari ini. Dan mungkin untuk kita mulakan kita punya webinar pada hari ini, saya menjemput Dr. Maliki selaku pengarah IYC untuk memberi sedikit ucapan pembukaan dan pendahuluan. Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, macam mana suara saya okey ke? Okey. Yang saya hormati sekali lagi saudara Izzat Afifi, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia selaku Tuan Moderator, dan tahniah juga saudara Izzat kerana dipilih sebagai tokoh belia negeri Pahang baru-baru ini. Tahniah. Yang saya hormati sahabat kita Dr. Lee Kuan Meng, pakar rujuk kepada kerja belia dan juga mantan fellow kepada Yayasan Pusat Belia Antarabangsa. Tidak saya lupakan saudara Presiden kita, saudara Julfitri Johar yang baru masuk. Selamat pagi, Assalamualaikum Tuan Presiden. Tahniah baru dapat anugerah bintang cemerlang Melaka daripada Kerajaan Negeri Melaka. Dan paling saya alu-alukan juga rakan baru kita lah, saudari Nofarah Syahira, iaitu penerima anugerah Unsung Hero COVID-19. Dan walaupun kita tidak pernah berjumpa Syahira, Nofarah, saya seolah-olah telah mengenali saudari kerana saya adalah salah seorang daripada ahli panel penilai kepada anugerah ini, dan kami sama-sama mengikuti membaca resume dan juga naratif penglibatan saudari. Jadi tahniah kerana saudari telah membuat satu usaha yang menginspirasikan kepada rakyat Malaysia berkaitan aktivitism dan idealism terhadap kerja belia ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Majlis Belia Malaysia dan juga penganjur kerana memberi saya peluang untuk mengisi
siri webinar sempena Minggu Kerja Belia Antarabangsa. Bagi saya, COVID-19 tak dapat kita elakkan untuk kita bercakap tentang yang pertama ialah normal baru dalam kerja belia dan kesukarelaan. Ia telah wujud. Tak kiralah, saya percaya saudari Farah, walaupun kalau bukan COVID-19 pun memang saudari seorang yang pemurah, yang akan altruism, yang ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Begitu juga orang lain. Bukan kerana COVID-19 maka kita berubah menjadi seorang pemurah. Saya percaya begitu. Ya. Cuma apabila pada era pandemik COVID-19 ini, kita telah mempelajari banyak perkara. Kita telah mengalami satu normal baru kepada cara kita untuk memaknakan kerja-kerja kesukarelaan kita. Dalam konteks belia, diakui bahawa daripada data yang dihantar oleh WHO, daripada World Assembly of Youth, daripada United Nations sendiri, bahawa sebahagian besar penggerak dan juga pejuang kepada usaha menangani pandemik ini, sebahagian besarnya adalah orang-orang muda sebenarnya. Ya, mereka juga yang berada di frontliner, mereka juga yang berada dalam peringkat-peringkat melaksanakan kerja-kerja membantu masyarakat. Dalam konteks belia ini di Malaysia, sememangnya penting untuk kita meraihkan Minggu Kerja Belia Antarabangsa ini kerana kita mahu menggunakan platform ini untuk mempelajari banyak lagi perkara praktis yang mungkin tidak ada di negara kita, mungkin ada dalam negara lain. Ya, kerana contohnya di Malaysia sendiri kita mungkin tak melalui suasana yang lebih gawat seperti di India contohnya, yang sehari sampai puluh-puluh ribu yang terjangkitan. Kita pun di IYC, kami pun ada buat satu webinar dengan rakan-rakan kami, tenaga-tenaga penggerak belia Malaysia yang berada di luar negara. Contohnya saudari Azhar, kami punya tenaga penggerak MyCore yang sedang mengikuti PhD berada di Amsterdam. Beliau berkongsi dengan kami macam mana pula negara Belanda membuat pendekatan. Mereka anggap dia ada dipanggil herd immunity, maknanya mereka yang kuat boleh bertahan, yang tidak kuat kira dah memang nasib lah, macam tu. Itu amat pelik dalam konteks negara kita, tapi wujud di negara lain. Ada rakan kita di Jepun contohnya, ya, mereka bekerja seperti biasa, tapi mereka perlu membuat satu persiapan macam mana berhadapan dengan suasana ini. Jadi apa yang penting tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam bersempena dengan Minggu Kerja Belia Antarabangsa ini, gunakanlah platform ini untuk kita mengumpul data-data belia, tenaga-tenaga belia, tak kira pada pelbagai latar belakang kepakaran, kerana kita tidak tahu bilakah masanya kita memerlukan mereka ini untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang ada. Jadi COVID-19 ini kita telah meneroka banyak. Contohnya saudari Farah sendirilah, ya. Mungkin sebelum ini anda hanyalah seorang sukarelawan dalam dunia anda saja. Tapi tindakan saudari membuat naik video, kemudian ada orang lihat, ya. Ia telah menarik inspirasi kepada ramai orang, bukan sikit-sikit. Kami yang duduk dalam jawatankuasa penilai bersidang banyak kali pun ada yang menitis air mata. Ini cerita betul lah, ya. Termasuklah dengan Allahyarhamah lupa nama rakan kita yang juga mendapat anugerah, yang menjual tudung, memberikan tudung pada orang lain untuk dijual. Padahal beliau tahu, beliau dah sampai tahap kanser yang akhir akan meninggalkan kita. Malah yang suami beliau pun tak tahu bahawa isteri dia arwah ni buat kerja sukarela sampai tahap begitu, sehingga pegawai dari KBS yang membuat penilaian pergi ke rumah dan telefon, si suami berasa sangat terkejut. Ini adalah cerita-cerita yang sangat indah bagi saya dalam dunia kesukarelaan, dan kita harus berani mengangkat cerita-cerita seperti ini. Kerana itulah KBS telah memulakan anugerah Unsung Hero sempena dengan
Hari Belia Negara baru-baru ini, dan tahniah juga kepada Saudara Presiden kerana beliau berada dalam Jawatankuasa Induk. Kita harus berani, kita kena berani mengangkat naratif-naratif yang mungkin kurang popular seperti ini. Jadi kita di Malaysia ini cabarannya kerana kita ada banyak naratif politik lain, naratif cerita 7 hari mencintaimu lain, naratif yang seperti kita nak cakap ni mungkin kurang minat, kurang ada nilai komersial contohnya. Tapi kita harus menguatkan diri kita, tenaga penggerak kita harus kuat. Dan satu lagi yang terakhir boleh saya nyatakan bahawa Malaysia harus berani untuk menyatakan apa yang dah kita ada. Sebagai contoh dalam konteks kerja belia, bukan sahaja kerana kita dah ada NGO yang kuat seperti Majlis Belia Malaysia disokong oleh agensi-agensi yang telah bertapak kukuh seperti International Youth Centre. Kita ada rakan-rakan NGO belia antarabangsa yang bertapak di Malaysia. Kita ada World Assembly of Youth. Kita ada Committee for Asian Youth Cooperation. Tetapi juga kita dah ada modul sebenarnya. Nanti mungkin Dr. Lee Kuan Meng akan kongsikan kepada kita semua bahawa kita dah ada modul bagaimana kerja-kerja belia itu akan dinilaikan dan boleh dijadikan salah satu daripada pencapaian yang seiring dengan pencapaian akademik di bawah sijil kemahiran Malaysia sampai SKM 6, Saudara Julfitri pun terlibat, Dr. Lee Kuan Meng lagi lah, beliau sebagai pakar rujuk dan penulis modul, saya pun terlibat sama. Dan kita harus gunakan kekuatan ini bukan sahaja untuk Malaysia tetapi untuk regional, supaya akhirnya kita akan melihat di sana Saudari Farah contohnya bukan sahaja nanti dikenali sebagai seorang unsung hero dari segi ketokohan, tapi dari segi kemampuan sebagai seorang penceramah, seorang pensyarah dan seorang jurulatih dalam bidang ini. Jadi saya harap kita akan teruskan program-program ini pada masa akan datang dan kita memugar terus kerja-kerja belia kerana 7 bilion masyarakat dunia ini tidak hanya bergantung kepada korporat, pada pemimpin politik ataupun pada vaksin semata-mata, tapi perlukan orang yang sanggup turun bawah untuk menjaga keselamatan mereka, yang sanggup berikan roh dan juga kehidupan mereka untuk membantu masyarakat sebagai seorang sukarelawan. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga webinar ini mencapai sesuatu yang baik dan semoga kita mendapat manfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Maliki, Muhammad Rafi'i. Satu ucapan pembukaan yang inspiratif yang boleh memberikan haluan untuk kita punya webinar pada hari ini. Dan untuk makluman semua, kita akan ada 2 panelis pada hari ini. Dr. Lee akan memulakan kita punya webinar dan setelah itu kepada Cik Farah lah yang akan memulakan berkaitan tentang kita punya peranan belia dan sebagainya. So setiap panelis akan diberikan 20 minit dan setelah itu 10 minit untuk Q&A lah, untuk kita berikan ruang kepada yang hadir untuk sama-sama untuk memberikan sedikit pandangan dan sebagainya ataupun soalan. So saya serahkan kepada Dr. Lee Kuan Meng, pakar rujuk berkaitan tentang pekerja belia, untuk berkongsi tentang apa itu pekerja belia, peranan pekerja belia dan juga seperti mana yang Dr. Maliki katakan tadi tentang modul dan sebagainya lah berkenaan dengan pekerja belia. Doktor kena buka dulu mic tu. Okay, boleh start? Boleh. Alright. Selamat pagi semua. Ini pembincangan ini saya tak banyak masa, so walau bagaimanapun saya akan cuba sedaya upaya untuk berkongsi ilmu tentang pekerja belia dan belia dalam menangani krisis pandemik ini. Saya lebih bertumpu kepada peranan pekerja belia. Nanti Nur Farah akan tumpukan lebih
dari segi belia sendiri. Okay? So, sedikit latar belakang saya sebelum saya mula konten saya, kandungan saya, dan saya harap semua penonton saya akan campur-campur sikit dengan bahasa Inggeris kalau okay. So next slide. Next slide. Siapa yang control? Okay. Dalam bidang belia banyak orang, okay, wait. Just latar belakang saya sekejap. Balik, slide balik. Siapa yang control? Okay. Saya memang lama kecimpung dengan slide kedua. Halo. Second slide. Okay, saya memang lama dari berbagai pengalaman dalam kerja belia. Saya mula sebagai sukarela, lepas itu berkhidmat dengan MBM sendiri tahun semasa Presiden Datuk Seri Tajul Rosli dan Hassan Malik. Kemudian dengan CYC, IYC sebagai fellow yang disebutkan oleh Dr. Maliki, dan lepas itu buat PhD dalam belia juga, penontonan belia, dan akhirnya sebagai ahli akademik. Sekarang saya memang bebas, tidak lagi aktif dengan mana-mana pertubuhan atau agensi, tapi tengoklah macam mana. Okay, memang bidang saya lama dalam belia, tapi saya juga berkecemburuan dengan sukan rekreasi, itu pun minat saya. Dan semasa buat PhD, saya masuk dalam pendidikan non-formal, di mana tesis saya berdasarkan kepada pementoran belia, dan itu adalah berkaitan dengan pendidikan non-formal. So dari itu saya pun ada publish satu buku ini. Kalau di IYC boleh pergi tengok, ada salinan buku itu di sana. So I've been working dengan you dari sukarelawan sampai jadi akademik, dan separuh dalam itu memang sebagai pekerja belia. Okay, so next. Okay, next slide. Okay, siapakah pekerja belia? Ini yang satu definisi yang belum ada yang universal, tetapi banyak usahanya telah dibuat oleh Commonwealth, dan Jufitri pun dalam KEWA. Semalam ada mesyuarat Commonwealth Youth, dan mereka KEWA telah gariskan satu panduan definisi sebenarnya untuk apa aja pekerja belia. Mungkin nanti saudara Jufri boleh sentuhkan apa itu definisi, walaupun belum dikeluarkan secara rasmi lagi. Namun demikian, di Malaysia pun kita ada definisi yang tadi disebut oleh Dr. Maliki tentang yang KBS telah buat itu modul di mana ada definisi, tetapi saya tidak boleh sebutkan lagi because modul ini belum dikeluarkan secara rasmi apa definisinya untuk Malaysia. Dia masih tak pasti kita ada buat itu modul semua dengan definisi semua. Walau because walau bagaimanapun definisi belia, pekerja belia memang ada kontroversi,
ada banyak pandangan di antara beberapa negara di Commonwealth, bukan senang nak buat. So untuk penyampaian sini saya cuma bagi dua dimensi tentang definisi. Satu yang luas, di mana sesiapa yang bekerja dengan beliau walaupun sebagai sukarelawan atau ahli akademi atau pengurus pun boleh dianggap sebagai pekerja belia. Tapi untuk setengah negara di mana semasa saya attend conference Commonwealth Youth Work, mereka pun ada banyak pertikaian. Ada yang negara yang cuma fokuskan pekerja belia sebagai mereka yang barisan hadapan yang everyday dia uruskan dengan belia. So itu yang lebih spesifik. Walau bagaimanapun kita kena tunggu lagi itu secara rasmi dari KBS dan dari Commonwealth apa definisi yang mereka akan digunakan. So tapi boleh disimpulkan bahawa pekerja belia adalah mereka yang terlibat dengan uruskan hal belia, sama ada sebagai kerja sosial dengan masa belia atau maupun dari segi di background tentang isu-isu belia dari segi buat pengurusan dasar, penyelidikan dan sebagainya. Itulah tapi sekarang definisi belia di Malaysia dan Commonwealth pun menuju arus kepada belia dari segi aset PYD, Positive Youth Development Concept, bukan lagi dari segi masalah belia as social work. So we look at sekarang pekerja belia more as a catalyst untuk human capital development, membina aset dan kekuatan belia. Dan sebagai pekerja belia tidak ada had umur, walaupun dalam dasar belia definisi belia ada had umur, tetapi sebagai pekerja belia sampai usia tua, whatever, dia bebas terbuka, tidak ada had umur selagi dia ada berkhidmat melibatkan tentang isu-isu pembangunan belia. Okay, next slide. Next. Okay. Bidang kerja belia memang luas. Dalam 40 tahun saya wait. Back. Balik, slide balik. Halo. Okay, bidang kerja belia. Sesiapa yang akan berkecemburuan dalam bidang kerja belia memang akan mengalami banyak bidang, pelbagai bidang, pelbagai kemahiran dan kepakaran. Oleh itu macam kita buat itu modul dengan NOS dan KBS, ada lebih dari hampir 20 kemahiran, kompetensi. Itu berdasarkan kepada satu kajian semasa saya di IYC dengan UPM, kita buat satu kajian untuk mengenal pasti core competencies untuk jadi pekerja belia, iaitu 14. Tetapi semasa buat modul dengan KBS last year yang masih belum keluar rasmi lagi, ada sedikit lagi pertambahan. So kalau nak tahu berapa dan 3 tahap. So untuk jadi pekerja belia memang bukan senang. Dia banyak kemahiran dan kepakaran diperlukan. Walau ketika ini pekerja belia lebih dari segi sukarelawan dan yang akademik. So yang mereka menjuruskan kepada akademik boleh ikut program diploma dengan UPM
dan untuk master dan PhD di UPM, mereka pun telah buat modul untuk bachelor degree dalam kerja belia, tapi belum diiktiraf, diluluskan lagi oleh pihak atasan. Walau bagaimanapun ada di negara institusi di luar negeri dan di bawah Commonwealth, mereka telah buat khusus boleh buat bidang bachelor degree dalam kerja belia dari segi distance learning, pendidikan jarak jauh. Mungkin nanti saudara Zulfitri boleh sentuhkan sikit apa modul bachelor degree. So bukan senang untuk jadi. Saya pun start sebagai pekerja belia dengan tidak ada kelayakan langsung. So I work my way out sampai dapat PhD. Okay. And memang jadi pekerja belia tidak ada masa tertentu. Kadang-kadang hujung minggu macam ni pun ada terlibat and so on. Dan you perlu banyak ada saringan networking, bukan di dalam negeri tapi di luar negara. Dan tapi apa yang you benefit akanlah banyak pelbagai pengalaman dan persahabatan. Macam those yang masuk dalam kapal belia Asia, memang mereka akan tubuhkan networking dengan banyak negara ASEAN dan Jepun. Dan sebagai pekerja belia, you mesti sikap berbuka and always ready to learn new things and new experiences. You cuma akan jadi kaya dengan ilmu dan pengalaman, tapi jangan harap dari segi kewangan. Dia banyak sacrifice dan dia memang lagi sebagai satu hal social work, bukan untuk keuntungan. And memang you mesti beli ada altruisme. Tadi Dr. Maliki pun sebutkan perkataan ini, semangat kuat untuk berkhidmat dan tolong menolong. Dari segi itu tolong menolong, mungkin nanti Syahira boleh kongsi pengalaman dia. Okay, next. Alright, next slide. Okay, inilah ada situasi dunia terkini yang semua belia di seluruh dunia, bukan di negara sini, yang mengalami. Memang tahun ini 2020 memang banyak cabaran oleh disebabkan oleh COVID dan keadaan ekonomi, dan ada sedikit tentang politik juga. So sebagai pekerja belia, semua mesti akal dengan masalah ini kerana dia akan terlibat juga dengan kehidupan seharian. Next. Okay, dari segi belia, ini yang mereka akan atasi situasi krisis ini. Dia krisis kesihatan, dia ada melibatkan ekosistem keseluruhan dunia dari segi ekonomi, pekerjaan, kemiskinan, kestabilan, kelestarian, dan semua ini adalah memberi kesan yang besar kepada kehidupan seharian. Ini bukan tentang sikap. Bila kita sebutkan ini, bukan kita nak jadi negatif atau pesimis, tapi itulah mesti bersikap realistik dan positif untuk menghadapi cabaran. Namun demikian, situasi perubahan akan bertukar setiap hari ataupun setiap jam dan memerlukan banyak adaptasi cepat. You have to be very adaptable quickly because setiap hari you baca news, ada perkembangan baru. You know. So sebagai pekerja belia, kita mesti akal kepada ini, cabaran ini semua. Next. Okay,
as a bekerja belia, you bukan jadi pengurus saja, you pun boleh jadi adalah salah seorang pendidik. Dan dimensi yang penting adalah sebagai dalam pendidikan. You as a worker, you have to be an educator untuk belia, tapi dengan sokongan teknologi, pendidikan dan panduan sokongan orang dewasa seperti counselor, mentor and so on. So youth is a learning experience. So kalau you nak menangani atau krisis ini, you have to be educated. Ini model yang yang saya so itu model yang saya telah gariskan flow untuk menangani krisis ini. So ini yang dalam ini, sorry tak boleh translate to BM kalau tidak hilang semua E. Ada masalah sikit educate, E dah lari. So ini memang proses bekerja belia untuk mengendali dan menguruskan semua belia. Embrace is acknowledge, mengakui tentang belia and so on. And so ini ada 8 proses. Lepas itu engage, melibatkan dengan belia, memastikan mereka ensure mereka diberi peluang untuk berkhidmat untuk pendidikan dan selainnya. Lepas itu pendidikan, dan lepas pendidikan dia akan mengalami ilmu, enlighten. Dengan ilmu itu dia lagi dipeluang untuk enable to be empowered, membuat keputusan sendiri, kuasa, dan akhirnya dia akan establish keadaan dia walaupun sebagai satu belia yang berjaya, pemimpin dan selainnya. Ini the 8 E's. Itu adapted itu dari buku saya itu, Mentoring for Youth Development. Okay, next slide. Okay, ini adalah situasi yang belia hadapi semasa krisis ini. Saya tak sebutkan krisis pandemik kerana ini guna secara umum krisis, because lepas ini pun belia akan menghadapi krisis lain. So ini adalah general umum situasi yang akan dialami oleh belia, di mana pekerja belia harus membantu belia-belia menangani untuk mengatasi itu masalah situasi ini. Okay, next. Slide kemudian, next slide. So memang pandemik ini akan menjejaskan gaya hidup, kesihatan belia. So belia kini menjadi lebih kreatif, walau bagaimanapun mereka dari segi positifnya, belia akan jadi lebih kreatif. Semasa musim ini PKP dengan menggunakan masa lapang optimum, berkongsi beberapa idea yang baru di media sosial. So itulah ada alat itu yang sekarang banyak digunakan, Facebook, Instagram, Zoom macam ini, Webex dan lain-lain, YouTube. Dengan teknologi media ni wujudnya konsep baru. So adalah konsep baru iaitu Community of Practice, COP, yang saya pun terlibat dengan Singapura dari segi pementoran dan ada grup lain untuk share pengalaman dan so on. So mereka come up ini konsep baru, COP. And dia juga satu bahagian cara penyampaian pembelajaran dan medium untuk berinteraksi dengan pelajar dalam norma baru. Okay, pelajar termasuk belia juga. Okay, alright, next.
Next slide. So saya telah gariskan beberapa cabaran dan respon. Dalam keadaan ini memang ia menghalang beliau dari terlibat dengan pelbagai aktiviti, jadi tak constrain. Banyak tempat tak boleh pergi, tak boleh bersosial, aktiviti sebulan pun terjejas and so on. So as you access dalam penyertaan aktiviti, kita tidak begitu sekarang kurang bebas dari berbanding dengan yang lama, keadaan lama dulu. Dan semasa menggunakan teknologi pun ada problem dia. Dari segi keselamatan cyber, penipuan, talian and so on. And kebanyakan pembelajaran sekarang di sekolah dan universiti adalah bermaya virtual macam ini. Dan kehidupan normal dulu tidak lagi wujud. Sorry, balik sekejap lagi. Nak habis. Balik. Hello. Hello, previous slide. Okay, itulah cabarannya, dan untuk cabarannya ialah respon memerlukan mindset baru, sokongan emosi dari dewasa atau mentor, dilatih menerima norma baru dan realiti, mendidik belia, memaksimalkan penggunaan teknologi dan pembelajaran, menggunakan teknologi untuk simulasi pelbagai permainan di dalam rumah untuk memproduksi kesejahteraan. Okay, next. Nak habis lagi 2-3 slide. Okay, slide next. Okay, ada kesilapan perkataan. Pendidikan melalui teknologi typeset baru, bukan bari. Okay. Dalam perbandingan pendidikan belia memang teknologi bukan 100% yang benefit, because sebagai human we all need to have our 6 senses to learn and to experience. Walau bagaimanapun dari kita tak boleh buat apa keadaan macam ini, we have to use this technology, and teknologi akan digunakan untuk pembelajaran secara maya, merupakan nama yang baru. Beliau perlu mengikuti teknologi dan perlu berinovasi dan kreatif. Dan ialah teknologi ini adalah sekarang satu sebahagian dari kehidupan beliau semua semasa ini. Next. Next slide. Okay, so nak habis ini memang ini last slide. Memang belia, you have peranan belia is mesti sedia memerlukan situasi ini, tak boleh susah nak berubah untuk norma baru. You have to acknowledge, mengakui krisis ini akan melanjutkan dengan dalam tempoh lama. Walaupun kalau vaksin ada pun tidak pasti lagi macam mana dia akan bantu. Dan memang gaya hidup perubahan perlu diubah, gaya hidup seharian. And you have to have an open mind untuk adapt quickly dengan perubahan yang berlaku dengan cepat dan tidak tertentu. Sekarang susah nak predict apa yang akan berlaku esok pun, you know, atau petang ni. Nanti ada macam petang ada announcement, pengumuman dari menteri, habis ada norma baru, SOP baru, so kena adapt. And then as you have always to unlearn and relearn. Unlearn apa yang you telah faham, yang telah belajar, dan learn yang baru untuk adaptasi kepada situasi baru yang terkini, dan mengukuhkan kemahiran teknologi. Di samping itu, bekerja belia harus bantu belia dalam
isu ini, memberi bimbingan, pemetaran, cari peluang luar untuk melalui saringan untuk membantu beliau dari pelbagai aktiviti dan so on. Mungkin aktiviti ini mungkin nanti Novara boleh bagi contoh, memberi sokongan mental emosi, meningkatkan kemahiran dan penggunaan teknologi sendiri untuk menjalinkan hubungan dengan para belia, menjadi jambatan perhubungan belia dengan pihak berkuasa. Walaupun kita pekerja belia tapi ada haknya peranan kita, so kita memang memerlukan bantuan juga, sokongan dari pihak berkuasa dari segi mungkin polis, pekerja sosial, kementerian dan selainnya, dan selalu menggunakan pelbagai pengalaman dan kemahiran untuk membantu belia. So I think last slide, next one. Next. Alright, sebelum saya say thank you, ada satu message. There is an English proverb yang kata, you cannot be a master of everything, tetapi you can be a jack of all trades. I mean, you boleh jadi bagus dalam pelbagai bidang, especially dalam bidang kerja ini, tetapi you tak boleh master, jadi pakar dalam semua bidang. Dari segi akademik, dulu Profesor Azimi pun ingatkan saya, you are either learning 1 mile wide tapi 1 inch deep, atau you untuk jadi master PhD dan so on, you cuma belajar 1 inch wide tetapi 1 mile deep. Walau bagaimanapun bagi saya, as a pekerja belia, kita mesti master semua, bukan separuh saja. So thank you semua, and I harap, okay, I meet the time, okay, saya balik kepada untuk moderator. Thank you semua. Okay, terima kasih Dr. Lee. Satu perbincangan dan juga pembentangan yang menarik. Kesimpulan yang diberikan oleh Dr. Lee iaitu belia sekarang perlu beradaptasi dan juga menerima perubahan kepada budaya baru, unlearn and relearn, satu perkara yang penting pada hari ini, dan juga kemahiran teknologi. Kerana teknologi pada masa hadapan yang akan menentukan segala-galanya. Kita akan terus bergerak kepada Cik Farah, kita punya wira yang tak didendang yang telah mendapat anugerah Unsung Hero Award Hari Belia untuk tahun 2020, yang saya rasa satu Malaysia sudah mengenali Cik Farah, mungkin gambarnya sahaja ataupun video, tapi tidak mengenali secara peribadi. Dan hari ini MBM dan juga AYC menjemput Cik Farah untuk berkongsi pengalaman, berkongsi kenapa apa motivasi yang menyebabkan Cik Farah memulakan usaha membuat PPE dan sebagainya, apa halangan, apa cabaran, dan juga mungkin harapan Cik Farah kepada belia-belia kita lah yang berada di luar, yang mungkin ada segala kelebihan tetapi mereka tidak menggunakan kelebihan yang mereka ada itu untuk kebaikan masyarakat dan juga orang di sekeliling. Mungkin saya serahkan kepada Cik Farah untuk mulakan pembentangan kita pada hari ini. Okey, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada pihak MBM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang kisah saya yang mana menjadi satu viral pada seluruh Malaysia dan juga pada luar negara kan, yang mana saya menjahit dengan hanya menggunakan kaki je. Dan saya rasa macam saya tak menjangkakan kelebihan yang saya ada kan, untuk saya buktikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya boleh menjahit dengan hanya menggunakan kaki. Sebenarnya sewaktu PKP, saya bekerja di College Community Teluk Intan di Perak, dan sewaktu PKP
kawan saya telah menjalankan satu projek CSR dari komuniti untuk komuniti, yang mana kami beberapa staf dan juga sukarelawan tukang jahit sekitar Teluk Intan menjahit baju PPE ini untuk disumbangkan kepada Hospital Teluk Intan dan juga Klinik Kesihatan Teluk Intan. Dan agak sukarlah sewaktu PKP kan, kami tak sebab tak boleh untuk berjumpa kan, jadi kami menghadkanlah untuk kami untuk menjalankan projek tu. Jadi sewaktu kawan saya mengatakan pada saya lah, sebab saya ada kemahiran menjahit dengan hanya menggunakan kaki je. Jadi dia mengatakan pada saya lah, saya boleh menjahit ke untuk baju PPE ini, dan dengan berbesar hatinya saya menjahit baju PPE ini walaupun tak banyak, tapi dengan kelebihan yang saya ada, saya cuba untuk menjahit baju PPE ini. Dan itulah orang kata, bila saya menjahit baju PPE ini dan saya kawan saya upload gambar dan saya share gambar di Facebook kan. Jadi saya tak menyangkakan bila saya share gambar tu ramai yang share, ramai yang bagi kata-kata semangat, dan saya tak orang kata saya tak menjangkakan lah yang video-video saya tu menjadi satu viral seluruh Malaysia dan juga luar negara lah. Dan saya juga orang kata yelah, sebab kesukaran yang mana bila melihat keadaan diri saya yang hanya tiada kedua belah tangan dan hanya menggunakan kaki, orang kata macam boleh ke saya menjahit menggunakan kaki, dan orang kata inilah kelebihan yang saya ada. Saya cuba untuk menjahit dan alhamdulillah, orang kata saya bersyukurlah saya dapat menyumbangkan serba sedikit orang kata baju yang saya jahit tu untuk diberikan kepada Hospital Teluk Intan dan juga Klinik Kesihatan Teluk Intan. Dan saya pun rasa macam ini adalah satu kelebihan yang saya tak dapat gambarkan. Dan saya juga mengucapkan kepada kawan saya yang mencalonkan saya dalam untuk wira belia COVID-19, dan terima kasih juga kepada juri yang orang kata mengundi saya untuk tercalon dalam wira COVID belia 19 ni kan. Dan walaupun apa yang saya fikirkan yang mana kekurangan orang kata tak menjadi satu kekurangan, tak menjadikan satu kelemahan pada diri, yang mana walaupun kita rasa diri kita ni kekurangan, tetapi keyakinan diri kita, semangat yang kita ada, dan saya tak mengharapkan apa yang saya buat dia, saya nak cuba buktikan, kata menjadi nak jadi sumbangan, nak memberikan sumbangan kepada semualah yang mana saya nak jadikan saya bukan saya nak menunjukkan apa yang saya jahit baju ni untuk untuk saya macam saya inilah saya nak jadi satu inspirasi lah kepada semua masyarakat yang mana saya menjahit baju menggunakan kaki kan, untuk jadi satu kelebihan lah pada diri saya.
dan saya menyarankan kepada semua belia untuk kita cuba cari satu kelebihan untuk kita bersama-sama kita untuk memberikan sumbangan kepada ialah barisan hadapan yang mana mereka orang kata bersusah payah untuk membantu kita dalam memerangi COVID kan, yang mana sekarang ni kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat orang kata kita perlukan ialah kerjasama daripada semua untuk sama-sama dalam membantas COVID ni. Ini adalah beberapa gambar yang dapat saya kongsikan yang mana sewaktu PKP saya dan juga beberapa kawan saya dan juga sukarelawan tukang jahit sekitar Teluk Intan yang menjalankan projek CSR dari komuniti untuk komuniti lah. Lagi Cik Farah, tapi saya kalau untuk semua pendengar, kalau ada soalan kepada Cik Farah ataupun Dr. Lee, mungkin boleh masukkan dalam ruang komen di page Majlis Belia Malaysia dan IYC, dan nanti kita akan kumpulkan semua dan nanti kita akan terus berikan soalan tersebut kepada Dr. Lee dan juga Cik Farah lah. Cuma Cik Farah, saya semasa COVID itu pun saya juga terlibat untuk buat PPE sebenarnya. Kita tak ada perkaraan lah, tapi memandangkan kami ni pun sukarelawan juga, kita bila hospital meminta bantuan kita pergilah bantuan. Nak buat satu PPE tu, saya yang tak ada kemahiran menjahit pun, tapi yang ada kelebihan tangan ni pun makan masa bertahan jugalah nak buat. Makan untuk satu tutup kepala tu saja mungkin dalam 40 minit ke sejam untuk buat satu tudung kepala tu. Macam saya nampak Cik Farah buat baju PPE baju PPE. So berapa lama diperlukan untuk buat satu baju tersebut? Sebenarnya tak susah pun jahit baju PPE ni sebab sebenarnya mengambil masa dalam tak sampai setengah jam macam tu lah. Sebabnya yelah, ramai yang berkata tak susah ke jahit baju gunakan kaki, sebab kami yang gunakan tangan ni pun sangat susah kan, yang mana dari segi yelah, bila kita buat piping di leher, lepas tu kita buat tali di pinggang kan. Jadi saya rasa saya tak rasa susah lah sebab saya dah biasa gunakan kaki dan sangat mudah lah bagi saya. Tak susah pun untuk jahit baju PPE ini. Susah, saya yang ada tangan pun agak susah nak buat satu PPE tu. Dan berapa ramai yang pasukan yang untuk menggerakkan PPE di Teluk Intan tersebut? Staff dan juga tukang jahit sekitar sukarelawan Teluk Intan dalam 30 orang lah, semua sekali yang terlibat dalam menjalankan projek CSR ni. Baik. Untuk menjahit baju PPE ni. So mungkin ada harapan ataupun kata-kata kepada belia kita, especially memandangkan pandemik ni kembali, kes makin lama semakin naik ataupun makin bermasalah. Mungkin Cik Farah ada nasihat ataupun kata-kata nak diberikan kepada belia kita. Okay, saya berharap sangatlah kepada semua masyarakat yang mana kita sendiri tahu kan, sekarang ni yelah COVID semakin meningkat kan, kita yelah macam rasa takut kan. Jadi saya harap kepada semua ikutlah SOP yang telah ditetapkan, pakai mask, pakai sanitizer dan jaga jarak kita kan, yang mana bila kita keluar jaga penjarakan, kalau tak ada apa-apa yang penting duduk di rumah. Dan saya mengharapkan kita dapat
bersama-sama untuk berganding bahu untuk membantras untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, dan saya berharap ianya akan COVID ni akan tertutup dan juga terputus lah kan, supaya kita dapat menjalankan aktiviti kita seperti biasa tanpa ada halangan kan. Dan saya mengharap kepada belia semua yang mana kita cuba untuk mencari inisiatif baru dan juga untuk terima norma yang baru kan, untuk kita sama-sama bekerjasama untuk dalam memerangi COVID-19 ni lah. Terima kasih Cik Farah atas satu pembentangan yang memberi inspirasi lah kepada kita punya belia, anak muda yang berada di luar. Dan rasanya kedua-dua panelis sudah membentangkan kita terus kepada soalan. Ada beberapa soalan ini yang kita lihat pada Facebook, dan juga kepada pendengar ataupun yang menonton kita punya webinar, sekiranya ada soalan boleh terus lontarkan soalan tersebut di ruangan komen kita lah di Facebook IYC ataupun MBM. Soalan yang pertama mungkin saya boleh berikan kepada kedua-dua panelis lah, iaitu apakah antara cabaran dalam menggunakan teknologi dalam trend norma baru? Mungkin saya serahkan kepada Dr. Lee dahulu. Apakah cabaran untuk belia dalam menggunakan teknologi dalam keadaan trend norma baru ni? Okey, antara cabaran teknologi yang saya sendiri pun mengalami ialah kadang-kadang is access talian, and then talian, tetapi walau bagaimana dari segi tempat saya okey, tapi kalau bila you tengok surat khabar ada banyak kes kan, especially mereka di tempat rural and so on, dan kadang-kadang ada masalah komputer juga. Itu, tapi yang memang menakutkan ialah scam. Tadi pun ceramah saya sentuh, scam, phishing, orang yang curi data. So ini yang memang cabaran untuk macam mana nak elakkan ini semua. Banyak orang sekarang cuba dapat data untuk mendapat keuntungan, untuk dapat bisnes, marketing dan so on. Ini semua kita tak boleh nampak. Dia berlaku di belakang, hidden away, dari teknologi. So itu antara, walau bagaimana, ialah itu the pros and cons untuk guna teknologi, tapi kita, kemahiran penggunaan teknologi memang kalau boleh mesti ditingkatkan lagi, bukan dari segi kemahiran tetapi mengatasi isu-isu yang negatif, yang bahaya itu semua. Okay, itu pandangan saya. Satu kali mungkin saya boleh tambah Dr. Lee. Bagaimana pula dengan masalah macam Dr. Lee katakan tadi tentang sixth sense, kerana bila kita menggunakan teknologi ini mereka tidak berjumpa face to face ataupun secara reality. So mereka mungkin ada bermasalah untuk develop, untuk perkembangan tentang bagaimana mereka berkomunikasi, cara berkomunikasi, adab berkomunikasi. Mungkin mereka bermasalah tentang itu kepada anak muda. Bila keadaan norma baru sekarang ini, dan kemungkinan kita tahu norma baru ini mungkin akan lebih panjang berlarutan. So mungkin ada sebarang komen tentang cara komunikasi belia kita nanti dan cara mengatasinya. Okay, kalau kita tengok teknologi, dia macam satu dimensi saja. You can see me, I can see you. Tetapi I cannot smell you, I cannot taste you, I tak boleh sentuh you. So all those adalah body language yang bila kita meet people and so on, kita akan rasa. So itu memang some constraint dalam teknologi ni. Kalau you nak holistic benefit dari learning experience, memang kita kena guna itu semua 6 senses. Walau bagaimanapun dalam keadaan sini, kita cannot do much.
walaupun ada baca orang pernah buat teknologi untuk boleh smell, boleh sentuh, tetapi it's not the real thing lah. See? Cuma what we can do dari guna teknologi, kita boleh bagi simulasi, dia cuba buat dari segi from his own experience di tempat dia, itu saja. And saya pun ada dalam bina beberapa dengan pakar physical education, sukan semua, saya pun dalam banyak group dalam physical so on. So memang mereka ajar dari segi itu saja lah. Tetapi so it's up to you as an individual to go out into the field and do your own lah. Itu saja. Itu memang concern susah nak diatasi lah. Tapi we have to deal with it lah. Adapt to it lah. Itu saja. Baik, Dr. Lee. Satu soalan lagi, mungkin saya boleh tujukan kepada Cik Farah sebagai sukarelawan yang berada di lapangan. Pada pandangan ahli panel, apakah peranan kerajaan dalam memberi sokongan dalam membina sistem yang lebih kukuh dan resilient kepada pekerja beliau, sukarelawan dan individu seperti Cik Farah lah, untuk membantu mengurangkan impak pandemik kepada anak muda dan pekerja-kerja beliau? Maknanya apa cadangan Cik Farah kepada kerajaan dalam memberi sokongan kepada sukarelawan dan juga membina sistem yang lebih kukuh lah kepada sukarelawan dan sebagainya? Okey, pada pandangan saya lah kan, sebenarnya para belia ni banyak orang kata kelebihan yang diorang ada kan untuk membantu kerajaan dalam yalah, yang mana sumbangan yalah, kita macam saya lah kan, kalau saya sumbangan saya dari segi untuk menjahit baju PPE kan, kalau macam yang apa hello Dengar clear, boleh sambung. Dengar Cik Farah? Saya tak apa dengar lah. Kami clear. Dengar. Sekejap ya. Sekejap. Macam ada something hilang lah. Sekejap ya. Boleh dengar. Boleh proceed. Ataupun mungkin sementara tunggu Cik Farah sort out everything, mungkin Dr. Lee apa mungkin care to comment, apa mungkin kita boleh beri cadangan kepada kerajaan untuk membina satu ekosistem ataupun sistem yang lebih baik lah untuk pekerja belia, sukarelawan, individu, sukarelawan seperti Cik Farah dan sebagainya. Bagaimana government ataupun kerajaan boleh memberi sokongan kepada ekosistem pekerja belia dan juga sukarelawan? Mike tu, Dr. Lee. Untuk menjawab itu, kalau you refer balik tadi yang saya itu diagram 8E. So itu just perkataan, tetapi nanti kalau saya tulis buku boleh detailkan lagi apa itu semua. Dia kena embrace, mesti faham belia, mengakui peranan mereka sebagai partner. We talk about you adopt partnership sekarang. Bukan, you know, you have to work as a partner. I think semalam ada dengar pun Bro Izmi pun kata the same thing. You as a partner. So kita mesti akui all of us individual kita ada kelemahan, bukan semua yang perfect. So untuk kekuatan kita kena work as a team, pasukan. Dalam sukan you pun tengok, you know, football, hockey semua, you work as a team. Setiap pemain ada kelebihan dia. So kalau you work in silo, memang you akan masalah. This is not a world untuk solo. Ini dunia sekarang, kita mesti tap on kebolehan setiap orang lain. Everybody ada winners, kelemahan dan kekuatan. So kalau kita pakai semua kekuatan campur united, memang banyak kita boleh buat. Okay?
Terima kasih Dr. Lee. Mungkin kalau saya recap balik apa yang Dr. Lee kata 8E itu, yang pertamanya embrace, engage, yang ketiganya ensure, educate, enlighten, enable, empower dan establish. Betul Dr. Lee iaitu merupakan 8E untuk pembangunan belia dan juga empowerment kepada belia. Yes. Sehingga belia jadi established, jadi kekal, berjaya and so on, establish itu. Okay? Baik-baik Dr. Lee. Rasanya Cik Farah saya tak sure sama ada boleh lagi ataupun tidak online. Dan mungkin manakala tidak ada lagi soalan, waktu pun dah pukul 12:06. Mungkin saya beri ruang kepada Dr. Lee dulu untuk memberi sikit ucapan penutup lah dan juga harapan kepada beliau tentang peranan beliau dalam pandemik, khususnya dalam keadaan dalam krisis pandemik ini. Mungkin dalam 2-3 minit, Doktor. Okay. First is kita mesti be realistic, akui keadaan situasi ini yang constraint, yang kita kekurangan kebebasan sekarang, kita mesti upgrade our future freedom. Kedua, kita mesti again unlearn and relearn. You must open your mind untuk belajar dari segi pengalaman, experiential learning. And then adapt dengan keadaan terkini walaupun banyak kekurangan, tapi we kena, as they say English, go with the flow. Jangan challenge the challenger. Okay. Ikut apa yang saluran yang kita, saya pun bukan belia saja, saya sendiri pun mengalami tekanan ini. You know, apa yang saya suka buat sekarang pun tak boleh buat. So ini bukan ini terlibat semua orang di dunia juga. So apa yang kita buat, kita jangan try to be too perfect. Kita buat apa yang kita, kemampuan kita sendiri itu sajalah. Don't be a hero and don't be a perfectionist. Cuma, and then be humble, willing untuk bekerja sama dengan orang lain and so on, berkongsi pengalaman dan ilmu dan bekerja sama dalam whatever activity program. Itu saja. Terima kasih kepada Dr. Lee Kuan Meng, kita punya pakar rujuk dan juga pakar dalam isu-isu yang melibatkan pekerja beliau yang senior dan juga yang jadi sentiasa rujukan kami lah daripada MBM dan juga IYC. Terima kasih juga kepada Cik Farah, kita punya Wira Tidak Didendang untuk Hari Anugerah Wira Tidak Didendang ataupun Unsung Hero Award untuk Hari Belia Negara untuk 2020. Oh ada balik Mungkin ada sikit ucapan daripada Cik Farah. Boleh ucapan penutup. Tak dengar apa dia? Mungkin ucapan akhir lah. Mungkin 2-3 minit ucapan yang nak disampaikan kepada belia kita dalam 2-3 minit. Tak, maaf saya tak dengar. Tak dengar? Hello? Ucapan rumusan. Ucapan? Yap. Yap. Okey. Ucapan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang tak putus-putus untuk memberikan orang kata doa dan juga semangat untuk saya lebih maju ke hadapan, untuk saya menjadi inspirasi kepada semua, yang mana saya tak menjangkakan yang saya menjahit baju ni, baju pipik ni menjadi satu viral dan saya pula diterima anugerah sebagai Wira Belia COVID-19 yang mana disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Dan saya pun rasa sangat terharu dan rasa bersyukurlah dengan kelebihan yang saya ada ni. Saya menjadi satu inspirasi pada semua dan saya mengharapkan kepada semua rakyat Malaysia
bersama-sama kita untuk menjaga SOP yang telah disarankan oleh kerajaan, jaga penjarakan, pakai mask dan juga pakai sanitizer dan jaga kesihatan anda semua untuk kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 yang semakin meningkat ni kan. Saya harap ia dapat cepat-cepat dihapuskan. Okay, terima kasih kepada semua yang dan juga terima kasih kepada MBM moderator untuk menjemput saya. Terima kasih kepada Cik Farah, hero kita, Wira Tidak Dilindang. Dan terima kasih kepada dua-dua panelis. Dan untuk penutupan ini saya serahkan kepada kami punya Presiden Majlis Belia Malaysia, Saudara Julfitri Johar, untuk memberikan sedikit ucapan dan terus seterusnya menutupkan kita punya webinar pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Saudara Izzat, rakan-rakan panel, Dr. Lee dan juga Farah. Seterusnya rakan-rakan pendengar sekalian. Minggu ini merupakan minggu sambutan Hari Kerja Belia, Youth Work Week di peringkat Commonwealth, bahkan di peringkat antarabangsa. Dan minggu ini memang kita telah mengisi beberapa program yang berkaitan dengan sambutan. Dan kerana COVID melanda ni, kita banyak melakukan secara maya. Dan Alhamdulillah hari ini kita telah adakan satu program bersama dengan beberapa tokoh-tokoh pekerja belia dan belia itu sendiri yang terlibat secara langsung ketika COVID ni sedang melanda. Dan beberapa juga perkara yang kita telah lakukan sebelum ini, beberapa program yang telah kita aturkan sebelum ini bersama dengan Commonwealth Alliance of Youth Worker Association, yang kita merupakan salah satu gabungan yang aktif. Banyak perkara yang kita telah lakukan minggu ni untuk memeriahkan sambutan Hari Kerja Belia. Antaranya kita malam tadi pun kita telah berinteraksi bersama dengan pekerja belia daripada Ghana, daripada Accra. Petang semalam pun kita ada mesyuarat dengan technical briefing session bersama dengan diplomat Secretary General Commonwealth dan juga pekerja belia di seluruh negara-negara Commonwealth. Dan ada lagi beberapa perkara yang kita telah lakukan sepenuh minggu ini. Dan saya nak ucap terima kasih kepada kedua-dua panel, banyak menyentuh tentang peranan belia dan juga peranan kerja belia. Seperti apa yang Dr. Lee sebutkan tadi, kita sedang berada dalam keadaan mood untuk mempopularkan dan mempromosikan kerja belia profesional. Yang mana antara cabaran besar kita di Malaysia adalah masih ramai lagi belia dan rakyat Malaysia ini, mereka masih lagi tidak familiar dengan apa itu konsep kerja belia. Sudah tentu sebahagian daripada kerja belia itu adalah melalui pergerakan belia. Yang mana apa bezanya adalah pergerakan belia, mereka menggerakkan, membangunkan belia melalui kerja-kerja, melalui kerja-kerja kemasyarakatan, melalui gerakan belia. Sudah sampai satu masa kita mempunyai satu kumpulan lagi yang memang dedikasi kepada membangunkan belia. Kita namakan sebagai pekerja belia profesional, yang mana mereka ini bertugas secara sepenuh masa ataupun separuh masa, dan mereka ini merupakan orang yang expert untuk membangunkan anak-anak muda. Dan mungkin tokoh-tokoh muda seperti Farah ini kita boleh bangunkan dan kita boleh bagi lagi selahkan potensi supaya mereka ini dibimbing dan diberikan peluang yang lebih besar. Antara tema-tema yang selalu dibincangkan oleh anak muda kita adalah mereka mahukan peluang, mereka mahukan ruang, mereka mahukan hak-hak generasi mereka ini sama dengan generasi-generasi yang lain. Maknanya generasi Z mahukan hak mereka, generasi Y mahukan hak mereka sama seperti generasi-generasi yang lain. Dan antara hak yang paling penting untuk mereka perlu ada adalah mereka perlu dibimbing sebaiknya. Semalam saya tengok satu dokumentari, nama dia Aisyah, dia pernah kemalangan di Sabak berenang ketika pulang daripada sekolah dan cacat kedua-dua kaki dia. Farah dia tidak ada tangan, tapi yang Aisyah ni daripada Sabak berenang ni dia tidak ada kaki kerana digilis oleh lori.
tapi kerana bimbingan oleh jurulatihnya yang saya boleh consider sebagai pekerja belia, maka dia berjaya untuk excel dalam sukan angkat berat. Ya, bayangkan seorang yang cacat tapi bila diberikan peluang, diberikan bimbingan yang sesuai oleh jurulatih yang kita kenali mereka ni sebagai, boleh jadi dikatakan sebagai pekerja belia, maka mereka boleh berjaya dengan baik. Jadi kita di peringkat Majlis Belia Malaysia dan juga sahabat kita juga daripada pekerja-pekerja belia seperti Federasi Kebangsaan Pekerja Belia dan pekerja-pekerja belia yang ada di IYC sebagai contoh, kita harus terus memperjuangkan ekosistem pekerja belia profesional supaya kita boleh sama-sama membangunkan anak-anak muda kita ini secara profesional, secara berstruktur, secara bermodul, supaya mereka boleh dibangunkan secara baik. Dan tema kita pun memang penting hari ini, dan apa yang kita bincang bersama dengan ahli-ahli lembaga Commonwealth Alliance of Youth Worker adalah bagaimana kita mahu beradaptasi dengan keadaan COVID-19 ni dengan memperkenalkan digital youth work. Ya, maknanya kerja belia digital. Bagaimana kita boleh mendekati anak muda kita melalui media sosial yang ada, sama ada melalui Zooming ataupun melalui e-sport ataupun melalui media-media sosial yang lain, supaya mereka boleh dibimbing melalui digital, melalui platform media sosial. Ini kita telah bincang di peringkat Commonwealth, dan sudah tentu di Malaysia ni pun COVID-19 menjadi game changer untuk kita maksimalkan penggunaan dalam talian. Tapi dalam konteks ini kita gunakan dalam konteks kerja belia, bagaimana kita boleh bimbing mereka melalui platform digital. Dan juga dalam dunia gerakan belia kita ada digital youth activism, iaitu bagaimana kita boleh pemimpin-pemimpin belia kita boleh beraktivisme, beraksi dengan aksi secara maya, maknanya digital youth activism. Bagaimana mereka juga boleh menggunakan platform media sosial untuk beraktivisme secara dalam talian. Ya, kita pun ada juga memperkenalkan ketika saya berucap minggu lepas bersama dengan peserta-peserta OICU Indonesia, kita perkenalkan virtual philanthropist. Bagaimana boleh kita membuat kerja-kerja sukarela seperti Farah buat, tapi secara virtual. Ya, mungkin secara fizikal kita tahu macam buat baju PPE, tapi bagaimana kita buat kerja-kerja sukarela melalui menggunakan platform media sosial. Mungkin ini perkara-perkara yang kita boleh take the lead, sama ada MBM, sama ada Federasi Pekerja Belia, sama ada IYC, untuk kita mempelopori digital youth work, kerja belia digital, dan juga digital youth activism, aktivisme belia digital yang kita boleh ketengahkan. Dan apa yang Dr. Lee sebutkan tadi tentang definisi, memang kita telah di peringkat KEWA, KEWA ni Commonwealth Alliance of Youth Worker Association, kita telah lancarkan global definition on youth work. Kalau dekat Malaysia ni mudah sajalah, maknanya kita define pekerja belia sebagai orang yang membuat kerja-kerja membimbing anak muda dalam setting yang very informal. Dia menjadi feeder kepada guru-guru di sekolah dan pensyarah-pensyarah di universiti, tetapi pekerja belia ni merupakan pendidik informal educator yang juga penting untuk mereka berkolaborasi dengan pendidik-pendidik formal di sekolah dan di universiti. Dan mereka berinteraksi dengan belia secara sukarela dan memberikan ruang-ruang demokrasi kepada anak muda. Dan kita tambah lagi ke arah mewujudkan pekerja belia profesional, maknanya pekerja belia sudah sampai masanya mereka bekerja sepenuh masa ataupun half time, kerana kerja-kerja membangunkan anak muda ni perlukan penumpuan fokus. Dan yang keduanya, mereka ni diberikan certification, sijil. Dan sebelum ni kita dengar ramai pemimpin-pemimpin belia mengeluh bahawa mereka nak beraktivisme, tapi mereka tidak ada masa yang cukup kerana mereka terpaksa dibebankan dengan tugasan-tugasan seharian, bekerja di lokaliti masing-masing.
Tapi kita siapkan satu alternatif bagi yang betul-betul berminat untuk menjadi pekerja belia sepenuh masa buat kerja-kerja aktivisme belia ni. Mereka ada peluang untuk menjadikan kerja-kerja membangunkan anak muda ni, menggerakkan persatuan belia ni secara sepenuh masa. Maknanya dibayar gaji, kemudian mempunyai persijilan. Dan untuk menjawab apa yang Dr. Lee sebutkan tadi adalah kita difahamkan insya-Allah Universiti Putra Malaysia akan menawarkan sijil dalam kerja belia, dan mereka pun sudah ada diploma Dr. Lee, maknanya diploma sebelum ni, diploma in Commonwealth Youth Work sejak 1990-an. Jadi kita boleh galakkan lagi, termasuklah kita boleh saya bincang dengan pihak Universiti Putra Malaysia dengan Dr. Ismi untuk mewujudkan satu kerusi MBM di Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia untuk menggalakkan pemimpin belia kita, pekerja belia kita ini dan aktivis belia kita ini menyambung pelajaran master mereka dan PhD dalam bidang kerja belia dengan diberikan beasiswa. Jadi ini antara perkara yang kita sedang usahakan sebagai satu komitmen untuk pastikan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin belia, pekerja-pekerja belia ya bergerak secara profesional, secara sepenuh masa, dan mereka ada kelayakan akademik. Selain daripada kelayakan melalui bidang kemahiran, kita ada kelayakan melalui bidang akademik, dan satu lagi adalah melalui pencapaian masa yang lalu. Mereka akan dinilai untuk diberikan persijilan layak menjadi pekerja belia profesional melalui satunya pengalaman, keduanya melalui kelayakan akademik, dan ketiganya melalui kelayakan kemahiran yang telah kita bina NOS, National Occupational Standard Skills untuk kerja belia, yang telah pun diluluskan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Maknanya kerja belia diiktiraf sebagai satu kemahiran yang diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia, yang sesiapa nak jadi pekerja belia dia boleh melalui jalan TVET, selain daripada jalan akademik. Yang ketiganya adalah jalan penilaian pencapaian masa lalu, yang mana kita menggesa pihak kementerian untuk segera mewujudkan lembaga kerja belia. Kita boleh mengakreditasi, kita boleh certify, kita boleh sijilkan pekerja-kerja belia kita untuk mereka terus membimbing anak-anak muda kita menjadi anak muda yang hebat, anak muda yang aktif dalam gerakan belia, anak muda yang terlibat dalam kerja-kerja sukarelawan seperti Farah, dan kita lahirkan lebih ramai pekerja-pekerja belia macam Dr. Lee. Mungkin Dr. Lee kita boleh tulis buku 8E tu mungkin boleh kita buat, why not. Saya pun tahun depan dah bersara pencen. Dia ada masa untuk menulis banyak. Dan ya, kita expand the detail. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi Dr. Lee. Selain tawaran latihan yang Dr. Lee, action learning yang Dr. Lee tawarkan tu. Dan akhir saya nak sebut bahawa memang COVID-19 ni banyak mengubah cara hidup kita, dan saya baca satu buku yang menarik tentang memahami understanding the new rules of language because of internet. Internet ni banyak merubah cara hidup kita, cara kita berfikir, cara kita bertindak. Dan Dr. Lee sebut tadi kan bahawa komunikasi through digital dengan fizikal lain. Dan buku ni memang menarik, dia ceritakan tentang banyak keadaan hidup kita dah berubah kerana internet, dan komunikasi kita pun ada hiccup sebab kita tak faham. Kadang-kadang kita berwhatsapp tu orang tu marah ke, orang tu tak suka ke, kita tak faham, kita tak ada emotion. Dan dalam buku ni dia bahaskan tentang peranan emoticon tu. Adakah emoticon tu boleh menggantikan kita punya feeling tu? Dia menarik. Kan banyak emoticon kan yang kita gunakan, sama ada emoticon tu boleh membantu orang kata komunikasi kita tu. Jadi alhamdulillah secara akhirnya nampaknya Izzat tak sabar nak suruh saya berhenti sebab dah lama sangat bercakap. Secara kesimpulannya kalau boleh saya simpulkan pada penutup hari ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penganjur bersama
iaitu International Youth Center yang menjadi rakan baik kita untuk kita menggerakkan semua pusat-pusat belia di seluruh negara supaya juga mempromosikan kerja-kerja belia. Dan ini antara perkara yang kita akan buat di IYC, iaitu kita akan, IYC pun sebenarnya dah waktu zaman Dr. Lee pun saya difahamkan memang dah kumpulkan semua pengendali pusat belia, bukan saja di Malaysia, tetapi jadi IYC boleh lead the way, dan insyaAllah ni antara yang kita akan buat di IYC. Dan juga kita ucap terima kasih kepada Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia di bawah direktornya adalah Dr. Ismi, yang juga merupakan rakan strategik kita yang banyak memberikan ruang akademik untuk pekerja belia dan pemimpin belia kita meneruskan pembelajaran sama ada master ataupun PhD. Kita juga ucap terima kasih kepada KEWA, Commonwealth Alliance of Youth Worker Association, yang berpangkalan di lebih 14 buah negara yang mempunyai persatuan pekerja belianya. Dan juga kita ucap terima kasih pada MBM, kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada Farah, terima kasih kepada Dr. Lee yang sama-sama, dan saya harapkan Farah boleh terlibat dengan kita. InsyaAllah, boleh. Kita ada majlis belia OKU yang kita sedang tubuhkan untuk kita empower, kita hak upayakan suara belia OKU supaya suara mereka ni didengar di peringkat nasional, di peringkat kerajaan. Ini antara usaha-usaha kerja belia kita untuk up, nanti mungkin Farah kita, Bibi nanti boleh bantu link upkan Farah dengan Faiz dan tim dia yang sedang menaja penubuhan. Dia dah angkat tangan tu, Bibi, terima kasih. Untuk kita hak upayakan, kita angkat hero-hero di kalangan belia OKU kita. Betul. Jadi, InsyaAllah. Jadi terima kasih pada Izzat juga yang memudah cara, dan semua insyaAllah kita jayakan sama-sama kerja belia profesional di Malaysia supaya satu hari nanti kita ucap terima kasih juga kepada CAYC, nanti marah pula Bibi, the Committee of ASEAN Youth Cooperation yang turut bersama, dan akhir saya harapkan kita boleh menjayakan agenda kerja beliau ni semata-mata untuk mengangkat anak muda kita di Malaysia dan juga kerja beliau di Malaysia. InsyaAllah kita akan ada kerjasama yang lebih baik dengan IYC, dengan CAYC, dengan FKPB dan semua entiti-entiti yang menjayakan kerja beliau profesional di Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Presiden. Rasanya Saudara Presiden dah buat satu rumusan dan juga ucapan terima kasih kepada semua lah. Tak perlu saya ulang. Dan kepada semua pendengar terima kasih, dan juga kami di Facebook dan IYC dan juga MM. Terima kasih, dan juga sila lihatlah update di Facebook MBM dan juga di IYC. Dan siapa yang tidak sempat untuk menonton daripada awal, nanti boleh lihat videonya di page Facebook MBM dan juga IYC selepas ini. Terima kasih kepada semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.